Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, syukur kepada Allah. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar atau ulang kaji ilmu tasawuf lah pada saya dan ilmu agama yang lain amnya. Setelah lebih kurang 3 bulan kita bercuti. Tuan-tuan boleh dengar saya pakai topeng pasal apa? Mic ni ramai yang pakai kan. Jadi pakai topeng. Ustaz takut orang lain punya kuman kena kat Ustaz ke? Tak, takut saya punya kuman kena orang lain. Oh, Ustaz tak takut? Takut juga. Baik. Seperti biasa saya mulakan dengan wirdul Imam Ali bin Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تتروسنا بالله تتروسنا بالله تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita sambung kitab
penuntut ilmu pengetahuan, bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan, iaitu terjemah kitab Ta'limul Muta'allim. Pengarang kitab asal siapa? Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji. Dia ada kitab Arab, ada kitab Melayu, tulisan Jawi, ada kitab Melayu, tulisan Rumi. Ini yang Jawi lah. Yang Arab saya tak bawa. Mungkin sini ada. Ada tak Fakhruddin? Sini ada kan? Tuan-tuan yang pandai Arab boleh semak. Al-Alim Al-Alamah Syekh Zarnuji. Baik, saya bacakan yang Rumi. Boleh cari. Saya punya ni photostat. Pasal dulu masa belajar tak ada duit sangat. Jadi photostat. Photostat tu pun entah. Ni rasa bukan saya photostat ni. Kawan bagi ni. Kawan yang ada duit sikit tu. Nalah awak ni lah. Tapi yang photostat saya pun tak berapa kaya sangat ni. Yelah. Kawan-kawan yang ada duit sikit hadiahkan. Yang photostat, dia pun photostat. Tuan-tuan boleh cari buku tu sendiri. Baik, kita sambung pada bab memilih teman. Belajar ni kena pandai pilih teman, pilih kawan. Salah pilih teman, salah pilih kawan, lain jadinya. Baik, tentang teman hendaknya memilih yang tekun. Tekun ni rajin. Pilih yang rajin lah. Baru kita dah rajin. Wara' ni mengamalkan apa yang dipelajari lah. Wara'. Bertabiat jujur. Dia jujur, tak bohong. Terutama bab duit. Kena jujur. Bab duit dah bohong habis. Nanti bab agama pun dia bohong. Serta mudah memahami masalah. Tabiat jujur tadi kan. Duit kena jujur. Contohnya nak pinjam duit. Pinjam duit berapa? Kalau RM10, RM20 mungkin tak payah tulis lah kan. Kalau beribu, RM10,000, itu kena ada hitam putih. Alah ni bukan bank. Ya, bank tak bank. Awak kan buat lupa pasal tak hitam putih. Bab duit Bab ilmu pun sama, kena jujur. Ni hukumnya apa? Ni hukumnya haram. Tapi dengan kau pasal kawan aku makruh je lah. Mana boleh? Hukum tu tak hukum lah. Mana boleh? Haram jadi makruh. Ni apa hukumnya? Ni wajib. Tapi kau kira sunat je lah. Mana boleh? Tak boleh. Wajib. Haram. Sunat. Makruh. Harus. Ni tak? Jujur. Serta mudah memahami masalah. Kita kadang-kadang ada masalah. Setiap orang ada masalah. Kadang-kadang kita ada masalah, cerita dengan dia kan. Mana tahu ada jalan penyelesaian. Kadang-kadang dia pula cerita masalah dia, kita pula dengar. Andai kata dia ni jenis tak memahami masalah. Kita cerita sikit, kau ni asyik menyusahkan aku. Cerita masalah kau je, pening lah. Cerita orang lain lah. Cek guru kaunseling. Itu kat sekolah boleh lah. Luar sekolah ada juga kaunseling, tapi bayar. Yang kerajaan punya ada. Mana? Hospital Permai. Itu orang gila. Tak semua orang yang ada masalah tu gila. Memang orang gila tu ada masalah asalnya. Ataupun memang daripada lahir. Tapi kebanyakan yang gila tu pasal banyak sangat masalah tak dapat selesai. Jadi gila. Tapi tak semua orang yang bermasalah tu gila, tidak. Tapi memang dah doktor pakar kaunselingnya tu memang daripada hospital tu. Pasal apa? Kalau dia tak boleh dekat hospital kerajaan yang hospital kerajaan yang general hospital tu, HSA lah senang cerita kan. Pasal apa? Dia pesakit-pesakit fizikal semua tu. Yang mental kena pergi kat sini. Pasal apa? Dia kena suasana tenang, ya tak? Kalau hospital biasa, hospital kerajaan kan bising. Yang aksiden jerit-jerit tu kan, kena rawat menggaung-gaung, aksiden apa semua. Hilang tangan, hilang kaki. Hilang kepala tak ada menjerit lah, hilang kepala. Jadi dia kena hospital lain. Baik, jadi nak cari kawan yang memahami masalah. Menyingkiri orang pemalas.
Jangan berkawan dengan orang pemalas. Kenal-kenal gitu boleh lah. Jangan sampai, wah, malam ni kita putus kawan. Jangan sampai macam tu. Kalau boleh kita nasihat dia, kan. Cuma kita tu jangan rapat sangat dengan dia. Pasal apa? Nanti kita ngikut pemalas. Orang pemalas ni malas belajar, malas sembahyang. Bukan kata makan pun kadang malas. Lapar lah, makan lah. Malas lah nak makan. Kau ni kenapa? Dia punya tahap malas tu. Itu makan. Dah siap makan. Sikit perut dah. Pergilah berak. Malas lah. Kau nak semua lain berak kan ke apa? Ya tak? Dia punya pemalas. Ada. Ini bukan buat cerita. Memang pernah jumpa lah orang macam tu kan. Tuan-tuan pun mungkin pernah jumpa. Baik. Penganggur. Penganggur. Tak ada kerja. Mana malas jugalah. Kerja tu banyak cuma tak nak buat. Kau tak ada kerja ke? Alah, kerja berat semua. Nyawit lah apalah. Kerja je lah. Ya tak? Apa masalah? Lah, bahayalah. Nyawit nanti ada ular. Tahu pula. Mana kau tahu ada ular ni? Kau tak pernah kerja, kau tahu ke? Saya kemarin masa nolong arwah bapak saya nyawit, selama saya umur berapa ya? Dia tanam sawit tu masa saya lahir lah, umur 5 tahun. 5 tahun baru boleh ada hasil kan. Lebih kurang 5 tahun lah. 5 tahun tu mengikut. Daripada umur 5 tahun sampailah arwah bapak saya dah mula sakit. Masa tu dah tak nyawit lah. Tahun 2000 berapa tu 2015 berapa gitu. Lebih kurang berapa tu? 5 tahun sampai umur 30, 25, 25, lebih kurang 20 tahun lah. Sepanjang 20 tahun dekat kebun sawit arwah bapak saya tu 2 kali je jumpa ular. Satu ular tedung, betul? Memang ular betul lah. Ular getah pula. Ular tedung lalu belakang, tak perasan. Tiba-tiba sunyi sepi kebun tu. Macam pelik. Tengok keliling, dia kalau ular lalu sunyi sepi lah. Binatang lain senyap. Tak berani berbunyi. Pasal apa? Takut. Bunyi kan kena makan ular kan. Dia senyap. Patutlah sunyi sepi. Dia rupanya tanda macam tu. Dia kadang kebun kan bunyi cengkerik lah, bunyi apa kan. Bunyi apa. Kebun. Yang pernah pergi kebun tahulah. Tak pernah pergi kebun. Bunyi apa Ustaz? Pergilah kebun. Jadi sunyi sepi. Rupa ular sawa. Hitam. Tapi dia lalu je. Lalu belakang. Yang kedua, ular warna hijau. Tapi ular lidi. Itu ngejar saya. Masa tu tengah pegang apa? Pahat. Yang pokok rendang pakai pahat tu kan. Kalau yang tinggi pakai sabit. Yang pahat tu planting pahat. Padahal pahat kan boleh protect kan, lindung diri. Terpelanting, panik. First time jumpa ular, nak nyerang. Besar ni dia ularnya, bukan panjang ni, panjang tapi besarnya besar jari ni. Panjangnya dalam 1 meter. Dah nama ular. Warna hijau pula. Nasib baik nampak. Ni hijau. Tanah warna hitam coklat tu kan. Dia warna hijau. Nampak. Balik tu. Lari. Dia asalnya dia jalan je. Saya menjerit tu. Dia terbangun. Dia terbangun tu bukan nak nyerang saya. Dia terperanjat saya menjerit. Itulah 2 kali. Ya tak? Pandai tak nak nyawit. Malas. Nanti ular lah apalah. Nanti kena apa? Ada orang kena, orang Jawa kata ketiban sawit. Sawit tu berat. 10 kilo, 15 kilo yang dibaja lah, yang tak dibaja. 5 kilo, 10 kilo tak sampai kadang yang tak dibaja. Dibaja berat betul. 10 kilo, 15 kilo. 20 kilo. Itu ngempap. Ya Allah ya Rabbi Karim, na'udzubillah min zalik. Woi, jangan. Kalau sempat ngelak kena sikit luka tajam. Tak sempat ngelak, boleh hilang nyawa. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang malas ni macam-macam alasan. Itulah inilah. Belajar apa malas. Jangan campur. Bukan jangan campur macam mana, jangan putuskan kawan. Jangan rapat. Banyak bicara, banyak bercakap. Macam ustaz lah. Saya memang kena sampai kena bercakap. Kalau tak bercakap macam mana nak ceramah. Maknanya banyak bicara, banyak bercakap. Cakap aja. Orang lain nak cakap, dia kalau dia bercakap, orang lain bercakap pun boleh, tak apalah kan. Ini dia bercakap, orang lain nak bercakap dia potong. Siapa je lah. Saya jumpa orang macam ni. Dia je menang.
Kan kawannya si A cerita pasal basikal. Oh, aku tahu. Tahu aja. Ya tak? Yang sengih-sengih tu pernah jumpalah orang macam tu. Kan cerita pasal sawit. Oh, aku tahu pasal sawit. Gini. Kau ni semua kau tahu. Macam terror sangat. Kalau cerita about doktor kata sini, alah yang sebenarnya doktor tu ini, lagi doktor daripada doktor. Kita pun tengok atas bawah, kau ni doktor cakap pun kau lagi terror daripada doktor. Salah tu doktor tu, menyalahkan doktor pula tu. Banyak bicara. Elakkan kawan macam ni. Bukan macam mana, maksudnya bercakap kosong lah. Kalau bercakapnya ada ilmu tu tak apa. Ada juga saya jumpa yang banyak cakap tapi ilmu semua yang keluar. Oh, bab ni ini ada dalam kitab ni. Oh, kitab ni muka surat ni. Itu bagus. Itu banyak cakap yang bagus. Bab apa? Bab korban. Korban Matla'ul Badrain, muka surat 200. Mana sampai 200? 90 sampai berapa? Hafal. Boleh tak apa nama ni kita tunjuk binatang korban. Orang tanya, mana kau punya binatang korban tu? Ni lah dia. Ni yang nak buat korban ni lah. Tak contoh. Contoh baru korban lah kan anak dekat ni. Jadi yang banyak cakap ni dalam kitab tak boleh. Tak boleh tu maksudnya bukan tak boleh, maksudnya haram, tidak. Kalau sebut itu dah jadi bukan korban sunat, jadi korban wajib. Pasal apa? Dah kira nazar. Pasal tunjuk. Kadang tak tunjuk, sebut ini, itu. Tu yang gini-gini gitu-gitu tu contohnya kan. Pun boleh jatuh jadi korban wajib. Apa masalahnya Ustaz korban sunat korban wajib? Tak ada masalah. Cuma yang jadi titik persoalannya, bila korban sunat yang pembuat korban dibolehkan ambil 1/3 bahagian daripada bahagian tu. Contoh dapat berapa ratus kilo kan, 1 lembu 7 orang, 1 orang dapat berapa kilo, katalah 20 kilo, 21 kilo, senang nak bagi 3. Jadi 7 kilo dia boleh ambil, 1/3 daripada dia punya bahagian. Itu kalau korban sunat. Korban wajib haram ambil, wajib sedekahkan semua. Itu yang payah tu. Itu tu yang payah tu. Dek kerana nunjuk, inilah lembu korban saya. Besar tak? Besar kan? Yang lain kecil. Ni yang besar ni. Kalau besar okeylah, ada juga nak dibanggakan. Kalau lembu kecil nak banggakan apa kan? Baik tak payah tunjuk. Jadi ceritanya jangan tunjuk. Inilah korban saya, jangan. Habis macam mana Ustaz nak ni? Orang lain punya orang lain lah yang sebut. Ataupun ada satu lagi cara, hillah, dia panggil hillah, nak mengelakkan daripada tunjukkan tu, daging yang nak disembelih. Tu kan? Daging yang nak tak boleh. Macam mana cara tu kan? Ada cara dia tu kan? Cara nak mengelak daripada kita punya korban sunat jadi korban wajib tu. Tapi sebut ini, itu, tunjuk, jangan. Baik. Kalau kawan yang banyak cakap, sebut kitab, ilmu semua, tak apa, bagus. Itu memang kita kena berkawan. Sebab apa? Semua butiran kata-kata dia semua ilmu. Ya tak? Suka mengacau. Ada. Bila kitab sebut suka mengacau tu, adalah kawan yang mengacau tu. Mengacau. Ya tak? Cerita bab mengacau. Kawan kat sekolah, kawannya nak duduk, dia tarik kursi. Wah, tahu. Kah. Apa jadi? Pernah berlaku satu kes. Kisah benar lah. Saya pun tak kenal lah kan. Budak perempuan nak duduk. Budak lelaki lah yang ngacau ni biasanya. Perempuan dengan perempuan pun ada juga. Itu biasa pasal boyfriend tu gaduhnya tu, kacaunya tu. Kalau yang lelaki ngacau perempuan, macam mana? Perempuan nak duduk, dia tarik kursi, jatuh. Daripada nak berdiri, nak duduk tu, tulang punggung dia kena lantai tu keras. Putus urat.
Apa jadi budak perempuan tu? Lumpuh. Macam mana? Kau main-main budak tu lumpuh semua hidup. SPM belum ambil lagi, dah lumpuh dah. Kalau nak suruh jaga, kau pun tak nak kahwin dengan dia kan? Nak? Budak lumpuh. Gitu je. Celik-celik. Tak boleh gerak. Makan. Berak pun keluar gitu apa. Ya tak? Benda macam ni kadang-kadang tak perasan. Tapi kena ajarlah anak kita, kena ajarlah. Kalau anak orang lain tak ajar, kita pun ngajar juga. Buat kena-kenakan anak kita kan. Cikgu sampaikan. Sian budak tu yang dah kena tu. Ni memang kes betul. Alah ustaz, bukan semua kena. Ya, kalau awak yang kena macam mana? Orang lain kena tak kisah. Mengacau. Cerita mengacau lah ni. Banyak video pun ada kat YouTube kan, banyak kan. Dia ngacah-ngacah, main-main dengan kawannya. Alah main-main je, gurau-gurau. Apa jadi? Mati. Banyak. Type lah. Type apa Ustaz? Type lah. Main-main tapi mati ke apa kan? Type lah. Apa-apa nak type kan, yang berkaitan. Keluar. Memang sempat dirakam. Ada rakaman. Kalau tak percaya kan, mengacau, main-main, mati betul. Kalau yang ngacau tu mati tak apa. Yang dikacau tu mati. Sian, ya Allah, ya Rabbi Karim. Mati tu. Kalau tak mati tu pun sakit lah juga kan. Jangan suka. Dia tak pernah kacau saya, dia kacau orang lain. Kalau dia boleh kacau orang lain, kau pun boleh dia kacau. Nasihat dia ataupun tak dengar nasihat, tinggalkan. Jangan rapat lah. Dan gemar menfitnah. Allah, ya Rabbi Karim. Dia tak kacau, tapi mulut dia, orang kata macam longkang. Orang sakit hati kan. Kau punya mulut macam longkang ke, macam-macam. Makna betul-betul sakit hati betul dibuatnya, difitnahnya kawannya. Fitnah ni apa fitnah? Fitnah ni si A cerita pasal si B perkara yang tak benar. Perkara buruk lah. Perkara baik bukan fitnah, tu puji. Perkara buruk, si A cerita tentang si B kepada si C, keburukan si B ni yang sebenarnya B tak buat. Itu fitnah. Kalau memang B buat benda buruk tu, si A cerita benda buruk yang B memang buat kepada C, itu namanya mengumpat. Dosa tak? Dosa juga, dosa besar. Bukan dosa kecil. Fitnah lagi besar, benda yang tak betul. Jadi keburukan orang ni, kalau kita nak cerita, dibolehkan. Lagi tak salikin saya pernah cerita kan, Imam pernah tanya mengumpat tu kan. Ada ketika wajib mengumpat, ada ketika sunat mengumpat. Yang wajib tu ketika bila? Jika seseorang, kawan kita ke siapa-siapa, bukan kawan kita pun, dia belajar dengan orang yang sesat, dibenarkan, wajib kita sampaikan, kau jangan ni dengan tu, pasal dia tu sesat. Wajib. Awak tak baik mengumpat. Ni bukan mengumpat. Ni memang mengumpat, tapi mengumpat yang wajib. Ada mengumpat yang wajib? Ada. Kita salikin. Saya pernah bacakan sini, lain kalilah baca lagi mengumpat. Asal hukum mengumpat tu haram, berdosa besar. Tapi ada ketika wajib. Kalau bukan kerana seseorang belajar dengan orang yang sesat, kita kenal lah orang yang sesat tu, ada bukti lah, bukan tuduh-tuduh. Tuduh-tuduh tak boleh juga. Itu awak sendiri yang fitnah. Memang jelas, ada buktinya. Apa buktinya awak kata dia sesat? Contoh kan, ni rakamannya. Rakaman. Sebab tu banyak masjid sekarang yang saya ngajar rakam. Masjid mana? Masjid Kopok rakam. Masjid Taman Sri Pulian Perdana rakam. Kenapa Ustaz nak cari salah Ustaz? Tidak. Dia masukkan YouTube lah. Dia punya masjid lah kan. Baik. Jadi kalau rakam, adalah bukti ni. Macam yang terbaru, Imam Zainuddin Masjid Kopok tanya saya masa PKP kemarin, Ustaz,
ni macam mana dengan ustaz ni sekian-sekian ni? Popular ustaz tu, dia daripada Arab, kahwin dengan orang Malaysia, orang Terengganu. Saya kenal ustaz, saya tak nak sebut nama. Pasal saya punya pun saya rakam ni masuk YouTube. YouTube saya punya sendirilah. Jadi dia tanya, ni ustaz ni macam mana ustaz ya? Tak tahulah imam, nanti saya tengok dulu. Saya pun baru tahu ni, imam sebut nama ni baru kenal. Saya bukan kerja nak mengecek semua ustaz kat Malaysia ni kan. Apa kerja pula macam tu. Bukannya dah penuh sangat ilmu kat dada ni nak mengecek semua ustaz. Jadi imam tu tanya, saya pun cari rakaman kan, type kat YouTube, ustaz sekian-sekian, ustaz. Tak ada masalah lah, tak ada masalah. Baru 1-2 video ni, dia bacakan ayat Quran tanpa rujuk kitab tafsir, bacakan hadis tanpa rujuk syarah hadis. Lepas tu tengok lagi video, dah ke arah Wahabi pula. Dia kalau tak merujuk tafsir Quran dan syarah hadis, memang boleh tercebur ke dalam ajaran sesat. Memang boleh tercebur. Sebab kita bukan tahap ulama nak memahami Al-Quran dan hadis sendiri. Kena rujuk kitab. Jadi saya beritahulah, ni kalau berdasarkan video ni, saya upkan video YouTube yang ada bukti tu kan. Kalau ikut video ni imam, dia ni yang pertama tak rujuk kitab tafsir Quran, tak rujuk syarah hadis. Kemudian isi ceramahnya tu banyak ke arah Wahabi lah. Itu je lah jawapan saya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya tak? Baik, jadi kita tinggalkan kawan yang gemar menfitnah. Tapi kalau betul orang yang sesat itu ada buktinya, kita wajib sampaikan lah. Wajib, itu wajib mengumpan. Kemudian ada juga bab mengumpat lain yang hukumnya dibolehkan, iaitu kalau seseorang tersebut menganiaya orang lain atau pembunuh. Kau jangan ni yang tu dia pembunuh ataupun dia penipu. Maknanya ada bukti. Itu dibenarkan. Mengumpat yang macam tu dibenarkan. Yang lain jangan. Yang lain jangan. Jangan mengumpat. Baik. Syair dikatakan, jangan bertanya siapakah dia. Cukup kau tahu, itu temannya, itu kawannya. Kerana siapa pun dia mesti berwatak seperti temannya. Seseorang tu dia akan ikut kawan dia. Bila kawannya durhaka, jahat, singkirilah dia. Buanglah serta-merta. Bila bagus budinya, akhlaknya, rangkul dengan dia, berbahagia. Bahagia. Berkawan dengan orang yang baik ni bahagia hidup kita. Dia banyak nasihat. Nasihat yang baik. Ada masalah apa, rumah tangga. Ni biasa perempuan lah kan, kongsi dengan kawan dia. Suami aku macam inilah. Suami aku ni ustaz contohnya kan. Suami aku ni ustaz macam mana ya? Alah, tinggalkan aja dengan kawan macam tu. Wah, senang aja kawan ni punya penyelesaian. Jangan. Nak cari kawan yang boleh nasihat lah, sabarlah. Sabarlah. Kau ni sabar, kau bukan rasa. Apa aku nak cakap? Sabar je lah. Aku bukan boleh cakap apa. Tak nak suruh cerai. Sabar. Sabar tu mungkin kafarah dosa ataupun dinaikkan darjat kau. Sabar je lah. Baik. Cari kawan macam tu. Baik, disyairkan buatku, jangan kau temani si pemalas, hindari segala halnya. Banyak orang soleh menjadi kandas, kalahlah sebab rerusuh sandarannya. Tak elok dia punya kawannya tu. Menjalar tolol kepada cendekia, amat cepat terlalu, laksana api bara ia padam di atas abu. Itu syair lah. Nabi SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya, semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan kesucian Islam. Hanya kedua orang tuanya lah yang membuatnya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini dari segi akidah, tuan-tuan. Baik.
Ada dikatakan kata hikmah dalam bahasa Parsi. Teman yang durhaka lebih berbisa daripada ular yang bahaya. Ular tu berbisa, tapi teman yang jahat itu lagi bisa lagi. Betul tak? Macam orang cakap kaum alif tu kan. Lebih kurang lah ni, tapi ni teman yang jahat. Demi Allah yang tinggi dan maha suci. Teman buruk membawamu ke neraka jahim. Teman bagus mengajakmu ke syurga naim. Allahu Akbar. Memang kadang-kadang kawan yang baik ni nasihatnya pedas telinga. Telinga tu pedas dengar, tak? Kau ni punya nasihat. Baik. Tapi kalau betul nasihat dia, dia akan bawa kita ke jalan yang betul. Kawan yang baik ni macam mana yang baik? Jangan ingat kawan yang baik ni dia ni bagus. Semua saya cakap semua dia iakan. Tengok juga. Semua dia iakan itu macam ada yang tak kena je, semua dia iakan itu macam ngipas-ngipas saja. Tak. Gini betul. Macam pimpin. Betul. Itu budak tak apa. Kawan yang mengiakan nggeh aje, orang Jawa kata nggeh je. Itu kena tengok juga. Tak semuanya yang mengiakan aja tu bagus. Baik. Ada disyairkan, bila kau ingin mendapat ilmu dari ahlinya atau ingin tahu yang gaib dan memberitakannya, maka dari nama bumi ambillah pelajaran tentang isinya, dan dari orang yang ditemani ibaratkanlah tentang dia. Syairnya tinggi sangat, tu pun tak faham sangat. Baik, habis bab teman, bab kawan. Fasal yang ke 4, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Baik, bahagian A, mengagungkan ilmu. Penting diketahui, seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan, berjayalah kejayaan ilmu, dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat, berguna, selain jika mahu mengagungkan ilmu itu sendiri. Tapi kalau nak berjaya dalam ilmu, dapatkan ilmu dan ilmu itu bermanfaat, yang pertama mengagungkan ilmu itu sendiri. Ahli ilmu, orang yang ada ilmu, agungkan. Agungkan tu tak payahlah sampai junjung. Ni Ustaz Aidil datang ni, kita junjung. Tak payahlah. Saya pun tak nak junjung. Hormat ajalah. Dan menghormati keagungan gurunya. Menghormati keagungan gurunya. Hormat. Hormat ilmu macam mana? Kitab tu letak atas. Kalau kita belajar, tuan-tuan yang ada bawa kitab, letak rehal ke apa meja kan. Letak atas, jangan letak lantai. Hormatkan ilmu tu. Apatah lagi kalau ada nama Allah. Kadang surah Yasin. Tahlil. Kan? Dibagi-bagi Yasin tu, dah siap baca, letak bawah lantai. Ataupun daripada awal baca Yasin tu memang letak kat bawah lantai kan. Jangan. Itu lebih-lebih lagi kena diagungkan. Pasal apa? Kalamullah, kata-kata Allah. Kalau ada yang buat, kita ingatkan. Ataupun ambilkan rehal untuk dia. Baik. Kitab-kitab ilmu pun sama, hormat. Letak atas. Jangan diletak barang atas kitab. Alah Ustaz, saya letak tasbih. Al-Quran pun haram diletak tasbih atasnya. Ni biar tak terselak kipas. Peganglah pakai tangan. Kenapa pahala pegang? Saya tak ada ambil semayang. Ambil lah semayang. Apa masalah awak ni? Ni kes pemalas ni tadi. Malas apa? Nak ambil semayang pun malas. Baca Quran rajin pula. Baik. Kalau malas sangat, ambil semayang yang penuh, yang sempurna. Ambil yang paling ringan. Macam mana Ustaz? Ambil yang wajib. Kena belajar. Bab fikih. Itu sebab fikih belajar paling kurang dan paling afdal. Kenapa? Sebab ada orang yang pemalas. Orang pemalas pun nak masuk syurga kan? Tanya orang malas, kau nak masuk syurga tak? Nak? Cara nak masuk syurga ni, caranya menuntut ilmu. Orang malas lah. Memang malas.
malas. Dah faham sangat. Jadi untuk orang yang macam ni, dia boleh selamat. Caranya macam mana? Dia buat yang paling ringan. Wuduk paling ringan, sembahyang paling ringan. Tapi lepas tak? Lepas. Maknanya lepas tu dah tak berdosa lah. Lepas kewajipan itu lepas. Contoh ambil air sembahyang. Rukun wuduk apa? Rukun wuduk. Muka pula niat dulu. Terlupa Ustaz. Tak boleh lah. Niat, lepas niat muka. Anggota wuduk yang mula muka. Rukun wuduk niat dulu. Niat pun ambil yang paling ringan. Orang dah malas. Ustaz, yang paling ringan aja Ustaz. Paling ringan. Sahaja aku berwuduk. Dah. Allah, masa sekolah agama sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Panjang sangat dia kata. Malas Ustaz, panjang sangat. Malas, ya Allah. Apanya manusia lah. Tapi kalau adalah orang macam tu dan dia belajar yang paling ringan sahaja aku berwuduk. Dah. Lepas. Kemudian basuh muka. Komo-komo basuh gelangan tangan pun malas dah. Memang tahap malas, tahap gaban dah ni orang kata. Entah kalau kahwin tak macam mana. Tak macam mana nak bayangkan. Cuma malas kat bawah aja, kat atas malas. Tahulah. Apa Ustaz bawah atas? Itu cerita lain. Apa atas bawah tu? Itu cerita lain. Orang dah kahwin tahulah. Dia punya malas kat bawah aja, malas kat atas. Baik. Balik semula wuduk tadi cerita batal wuduk pula. Cerita buat wuduk balik Jadi basuh muka. Muka tu pun sunat 3 kali, yang wajib sekali. Tangan sekali, kanan, kiri sekali, kepala punya malas, dia nak sapu semua tu pun malas. Sapulah satu helai rambut. Lagi pemalas tengah helai rambut. Sah. Lagi apa? Kaki kanan sampai kulali, kaki kiri. Ada. Macam pemalas betul. Ustaz, dah wuduk, sembahyang Ustaz yang paling ringan. Amboi, semua nak paling ringkas nak buat. Kalau gitu ginilah. Kau pakai baju pergi sekolah, pakai yang paling ringkas. Kan aurat pusat dengan lutut kan? Pergi. Antara pusat dengan lutut. Malu saya tahu pula malu. Apa lagi yang malas? Nasi, kau jangan makan lauk. Yang paling ringkas makan nasi je. Apa lauk-lauk ni sempurna, tak? Makan nasi je. Jadi biar synchronize semua sekali yang paling ringkas. Jangan ibadat je ringkas. Hidup kau semua ringkas. Kereta kancil aje lah 660, tak payah 850. Asal boleh jalan. Tak payah second hand, third hand pun boleh, tak apa, boleh jalan. Ringkas. Tak nak pula. Nak Honda Civic. Wah, Honda Civic aja. Honda Ketam. Malas. Taste-nya tinggi juga. Baik. Sambung agungkan ilmu. Jadi apa nama ni, kitab Al-Quran hormat. Al-Quran jangan diletak barang, cermin mata ke tasbih tu buat zikir tu pun haram letak atasnya, apatah lagi cermin mata, pen, pensil, kadang lidi mengaji. Ustaz nak tahu sampai mana? Itu cara dia macam mana, ikat tali, rebin ke nak cantik sikit rebin, yang rajin rebin lah cantik kan, yang pemalas lipat itu je. Yang pemalas nak lipat pun jangan sampai kena ayat Al-Qurannya. Lipat ujung. Pasal apa? Dengan Al-Quran dia dah bercampur. Ayat tu bercampur dengan ayat lain. Terkira sih Ustaz? Terkira lah. Jadi lipat yang tak kena tulisan. Yang rajin ikat tali, seletipkan. Tarik. Maksud apa? Tarik. Letak. Dah. Itu cara dia. Lidi itu dikira letak atas Al-Quran. Kalau boleh elakkanlah. Orang saya dulu dari kecil tak ada pun orang cakap, dia dah masa tu tak ada orang tahu. Ya tak? Ni dah tahu, buatlah. Anak-anak ke apa kan. Kalau sekarang orang masih ngaji letak lidi tu, ubah. Baik, sambung
mengagungkan ilmu, ahli ilmu dan menghormati gurunya. Ada dikatakan dapatnya orang mencapai sesuatu hanya kerana mengagungkan sesuatu itu, dan gagalnya juga hanya kerana tidak mahu mengagungkannya. Tidaklah anda telah tahu manusia tidak menjadi kafir lantaran maksiatnya, tapi jadi kafir lantaran tidak mengagungkan Allah. Betul tak? Dalam ni dia punya maknanya ni. Manusia kalau dia buat maksiat, maksiat tu zina Ustaz, bukan zina aja, maksiat tu segala jenis dosa. Maksiat tu bahasa Arab maknanya dosa, segala jenis dosa. Tidak belajar ilmu fardu ain berdosa, meninggalkan sembahyang berdosa, ya tak? Semua jenis dosa. Dia tak lagi jadi kafir selagi mana dia masih mengatakan yang dosa tu tetap dosa. Tapi kalau dia tidak mengagungkan Allah, maknanya tauhid dia salah, itu boleh jadi kafir. Dalam kitab tasawuf pun diingatkan tentang tauhid. Baik. Bab mengagungkan guru. Termasuk erti mengagungkan ilmu iaitu menghormati pada sang guru. Dia panggil sang guru. Ali radhiyallahu anhu berucap, sayalah menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajarku satu huruf. Terserah padanya saya apa ni? Tinggal. Atau dijual, dimerdekakan ataupun tetap dijadikan hambanya. Benda putus state, salah putus state sikit dah hilang. Baik. Jadi kata Sayyidina Ali, saya menjadi hamba saya kepada orang yang mengajar saya satu huruf. Siapa-siapa ajar dia satu huruf, dia menjadi hamba saya, dia kata. Dia sendirilah menyerah menjadi hamba. Sama ada saya ni dimerdekakan atau tetap jadi hamba dia. Allahu Akbar. Begitu mengagungkan guru, siapa-siapa yang mengajar dia walaupun satu huruf, dia akan menyerahkan dirinya menjadi hamba kepada orang tersebut. Habis ustaz nak saya jadi hamba ustaz? Tidaklah. Taklah sampai tahap macam tu. Tak minta macam tu pun. Kalau buat pun saya tak nak. Susah jadinya. Cukuplah. Menghormati itu cukup. Perlu tak? Dalam masalah ini saya kemukakan syairnya. Keyakinanku tentang hak guru, hak paling hak adalah itu paling wajib dipelihara oleh muslim seluruhnya. Demi memuliakan hadiah berhak diaturkan seharga dirham 1000 untuk mengajar huruf yang satu. Allahu Akbar. Ustaz nak satu nak ni apa nama ni, duit lah ni. Bukan, ni syair. Saya bacakan syair. Syair ulama, bukan saya, bukan Ustaz Aidil yang buat ni, tidak. Seharga dirham 1000 untuk mengajar huruf yang satu. Ajar alif je 1000 dirham. Bukan pasal ilmu tu tak ternilai. Hak guru ataupun untuk menghormati guru lah, memuliakan. Ni disebut. Saya taklah minta satu huruf 1000. Berapa huruf ni tadi baca? Banyak juga. Minggu depan bawa BM. Jual Viva. Tidaklah saya minta, tidak. Tapi maknanya ini jadi dalil juga. Jadi dalil juga. Ada orang petikai, alah ustaz ni cuma nak duit je ni. Contohlah, bukan tempat sini, tempat lain. Sini bagus. Ni tak macam tu. Alah ustaz ni. Contoh kan. Ini antara dalilnya. Jual ilmu, jual agama. Ada dalil. Ada dalil. Ini ulama, ada dalil sahabat. Dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari ada hadis sahabat, sekumpulan sahabat pergi ke Madinah. Kemudian Madinah ke mana ni? Lupa. Sampai satu tempat, satu kampung, minta bermalamlah dekat situ kan. Orang kampung situ apa nama ni, sombong, tak nak.
Jadi pergilah tempat lain. On the way nak pergi tu, si ketua kampung situ sakit. Sakit. Jadi tak ada orang yang pandai berubat. Panggil balik yang jemaah tadi tu. Pandai tak berubat? Boleh, saya boleh ubat. Ubat baik. Apa dia baca? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah je sembuh. Kalau saya yang baca Fatihah, bukan Al-Fatihah, khatam satu Al-Quran, tak sembuh-sembuh. Dia sahabat kan, sahabat faham erti Fatihah, ada keberkatan, soleh. Sahabat Rasulullah, baik, sembuh. Dia sakit apa? Kena bisa binatang. Entah apa, kalau jengking, kalau tak silap, kalau jengking. Bisa, sakit. Bacakan Fatihah, ditiup, sembuh. Tapi sebelum dia ubat, ceritanya terpotong. Sebelum dia ubat, dia cakap apa? Oh, tadi aku nak tumpang, tak bagi. Boleh saya ubat, tapi syarat 1000 ekor unta. Kau bukan bermalam satu malam, 1000 ekor unta. Lembu aja berapa ribu seekor sekarang. 5,000, 6,000. Ya tak? 1000 ekor unta. Ni unta, bukan seekor, 1000. Untuk apa? Ubatkan bisa kena kala jengking dengan Al-Fatihah. Berminit saja. Itu antara dalil, maknanya dibolehkan membayar duit kepada penceramah dan sebagainya. Baik, Allahu a'lam bissawab. Cukuplah kadar ni, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabladallahu